Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibn Majah dalam sunan mereka, melalui jalur sanad daripada Ummahatul Mukminin, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Aisyah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Satu hari Aisyah tengok Nabi dalam keadaan Nabi menghadapi saat-saat sakaratul maut. Ketika mana Nabi menghadapi saat-saat Allah nak ambil nyawa Nabi SAW, wa indahu qadahun fihi ma. Di sebelah Nabi ada sebuah bekas yang ada air dalam tu. Ya, ada air sebelah Nabi. Ketika mana Nabi Allah nak ambil nyawa Rasulullah tu, sebelah Rasulullah ada bekas, dalam tu ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi. Kemudian Nabi celup tangan Rasulullah tu dalam mangkuk yang ada air tu. Thumma yamsahu wajhah. Kemudian Nabi sapu dekat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu thumma yaqul, kemudian Aisyah tengok lagi macam mana Rasulullah buat. Nabi lantas Nabi membaca satu doa, Allahumma a'inni ala munkaratil maut atau sakaratil maut. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhan, bantu aku untuk aku menghadapi penderitaan maut ini. Au sakaratil maut, ya Allah bantu aku untuk aku menghadapi sakaratil maut yang sedang aku hadapi ini. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Ibn Majah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang cuba nak disampaikan dalam mukadimah kita pada malam ini tuan-tuan, yang pertama, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa walau bagaimana kita sekalipun dekat dunia ni, siapa pun kita, kedudukan apa pun kita dekat dunia ni tuan-tuan sekalian, saat sakaratul maut itu pasti akan datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sampai ajal kita, maka tidak akan terkemudian dan tidak akan diakhirkan. Pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa melalui Aisyah tengok Rasulullah tu, bahawa Nabi pun ketika mana saat menghadapi sakaratul maut, Nabi pun rasa sakit. Nabi rasa sakit. Walaupun ini kekasih Allah, walaupun ini Rasulullah, walaupun ini insan yang confirm masuk dalam syurga, pun rasa sakit. Sa'id Hawa dalam kitabnya Aqidatul Islamiyah, dia menyebut bahawa yang kata sakit Nabi itu tuan-tuan waktu sakaratul maut itu bukan bermaksud dosa Nabi, bukan bermaksud Nabi melakukan dosa dan maksiat pada Tuhan. Tidak, kerana Nabi dipelihara oleh Allah SWT. Yang kata sakit itu kata ulama sebab apa? Bisababi li khurujir ruh. Sebab sakit itu sebab apabila malaikat cabut nyawa Nabi, yang tu sakit. Yang tu sakit. Sehingga kan dalam sebagian riwayat yang lain, wa anha aidan qalat, ni riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i, ma aghbitu ahadan bi hawli mauti ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kerana Aisyah bila dia dengar kat telinga dia, orang kata, fulan ni mati senang semua. Kita bisa dengar tak kat telinga kita? Dia ni mati mudah semula. Kan? Dia ni mati senang semula. Aisyah tak rasa hairan, Aisyah tak rasa iri hati, ma'aghbitu ahadan. Tak rasa pelik. Sebab apa? Setelah mana Aisyah tengok sendiri dengan mata kepala Aisyah, min syiddati mauti, Rasulullah pun rasa sakit ketika mana sakratul maut. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu Nabi ajar kat kita mohon doa pada Allah supaya Allah bantu kita. Allahumma a'ini. Maksud tu, ya Allah, bantu dan tolong aku ya Allah ala munkaratil maut, saat aku menghadapi penderitaan maut. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi sakratul maut itu. Mudah-mudahan hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, terutamanya diri saya yang saya bercerita ke orang ni. Mudah-mudahan dia memberi manfaat yang banyak, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita malam ni, Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarakfuri, itu pada muka surat 88, insya-Allah. Betul kan? Baik, tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita akan cerita bagaimana kehidupan Nabi SAW ketika mana Nabi menginjak usia remaja. Dan kita tahu, ya, Nabi terlibat dalam satu perjanjian yang disebut sebagai Al-Haqul Fudul, perjanjian Fudul. Ketika ini umur Nabi sekitar umur 15 tahun. Nabi terlibat dalam satu perjanjian di rumah, ya, Abdullah bin Jana'an At-Tayyimi. Rumah tu dipilih untuk melancarkan satu perjanjian damai, perjanjian untuk menegakkan keadilan. Siapa yang kena zalim di Mekah, ya, bani-bani yang disebut sebagai Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, daripada dan juga Asad bin Abdul Uzza, Zurah bin Kilab, dan beberapa lagi kabilah-kabilah yang turut sama mempersetujui perjanjian tersebut. Maknanya Nabi waktu remaja, tuan-tuan, Nabi dah matang memilih mana yang terbaik untuk kehidupan Nabi. Itu tuan-tuan sekalian, kematangan ni dia memerlukan proses. Ada orang cepat matang, ada orang lambat matang. Umur 50 tak matang ni, duk gaduh orang ni macam mana? Tak matang lagi. Buat keputusan pun tidak teliti dan cermat dalam hidup. Sebab tu tuan-tuan, kematangan ini satu proses. Tapi subhanallah, Allah pilih Nabi kita SAW, tuan-tuan, remaja lagi, bijak memilih keputusan penting dalam hidup Nabi. Ya, baik. Kita tengok ketika pada saat membina bahtera rumah tangga bersama Khadijah. Ini saat bersejarah. Bagaimana Nabi SAW dipertemukan, ya, dengan seorang wanita yang pertama yang Nabi menikahinya. Tuan-tuan, Khadijah ni kita tengok perenggan yang pertama. Tatkala Nabi SAW kembali ke Mekah, Khadijah mendapati bahawa perniagaannya dijalankan oleh baginda dengan penuh amanah dan sangat berkat. Kita dah cerita dah, Khadijah ni, tuan-tuan, dia hantar suruhannya Nabi sebut sebagai Maisarah. Orang lelaki Maisarah ni, kaum perempuan, ya, orang yang memudahkan urusan Nabi SAW. Ya, Khadijah bagi tanggungjawab, Muhammad, Maisarah, ampun orang ni bawa barang aku, bawa produk aku pergi berniaga kat Syam. Bukan benda besar ni, tuan-tuan. Orang dah terkenal lah, barang-barang Khadijah ni semua barang yang terkenal, berkualiti. Dia orang saudagar yang kaya, ya, ahli perniagaannya berjaya, Khadijah. Maka orang yang nak bawa diberikan tanggungjawab yang besar ni, Khadijah dia pilih dulu. Dia bukan pilih dia yang tolong bawa tak. Tak tahulah dia ni lagu mana, panggil lagu mana. Dah, Khadijah pilih dulu. Duk dengar lama dah, Muhammad ni terkenal dengan sifat tanggungjawab dan amanah. Pilih Muhammad. Bila Nabi Muhammad SAW dengan Maisarah duk berniaga di Syam, Maisarah, tuan-tuan, bukan Khadijah hantar saja-saja. Khadijah hantar Maisarah tu, bila duk berniaga kat Syam tu, tolong perhati macam mana Muhammad berniaga. Tu. Dalam duk suruh berniaga tu kan, dia bagi satu tugas khas. Dia bagi satu tugas khas, Maisarah tu tengok, saya panggil Muhammad ni macam mana. Betul ke apa yang aku duk dengar selama ni? Baik. Kemudian bila habis, tuan-tuan, berniaga apa semua, balik mai hantar
beri laporan kewangan. Beri laporan kewangan kepada Khadijah tentang keuntungan ataupun kerugian setelah mana kamu bawa barang dagangan Khadijah pergi ke Syam tu. Maka tuan-tuan sekalian, ya, mereka memperoleh keuntungan melebihi sebelumnya. Maknanya dulu ni aku hantar balik, dan barang yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Bila aku hantar Muhammad lagi untung berbanding kat sebelum ni. Maksudnya sebelum ni tuan-tuan untung juga, tapi dia baru masuklah poket dia lebih sikit berbanding dengan Muhammad. Hak ni dia semua keuntungan aku cerita kat Khadijah. Ya tuan-tuan, bila mana orang yang ada peluang untuk ambil, untuk menipu dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, ini masalah. Apabila tidak ada jujur dalam diri, ya. Nabi SAW bila untung, habaq semua. Hak ni lah hak kita untung dan sekian-sekian dan sebagainya. Ada tuan-tuan. Amanah Nabi. Baik. Kemudian pembantunya Maisarah memberitahu bahawa sepanjang menemani Nabi Muhammad SAW, dia menyaksikan kepribadian yang menyenangkan daripada baginda. Bagaimana baginda berperilaku mulia, berfikiran tajam, jujur dalam bertutur kata, dan berniaga dengan cara yang penuh amanah. Ini akhlak Nabi. Ya, semua dicerita oleh Maisarah kepada Khadijah. Itu dia tuan-tuan sekalian. Ini sifat amanah yang Nabi ada, yang Nabi sedar. Sebab itu kita tahu bagaimana orang Arab jahiliah tuan-tuan sekalian terkenal dengan tipu dalam timbangan. Kita tahu, kita baca dalam ajian Arab bagaimana perangai dan sikap orang Arab ni bila dia berniaga. Kalau boleh dia nak tipu timbangan itu benda biasa, dia tambah daging dalam kehidupan mereka. Nak cari orang yang betul-betul amanah dan bukan senang. Tiba-tiba jumpa Muhammad ni. Ada tuan-tuan. Khadijah berasa bahawa dia telah menemui kembali barang hilang yang selama ini dia rindukan. Rupanya Khadijah ni duk cari lama dah bakal suami. Bukan tak ada orang nak memperisterikan Khadijah tu, bukan tak ada tuan-tuan. Dia tengok ni, padahal dia seorang wanita yang dikagumi oleh sehingga para pembesar dan pemimpin bangsa untuk menikahinya, namun dia menolaknya. Bukan tak ada tuan-tuan, orang-orang hebat ni duk tahu lama dah Khadijah ni dah kaya, cerdik, cantik dan sebagainya. Orang panggil duk test 2-3 kali dah. Khadijah duk tolak. Sebab tak cukup syarat. Khadijah ni nak jadikan dia sebagai isteri ni, nak tengok dulu bakal suami dia lagu mana. Dia bukan dia macam-macam besar saja, tapi kalau dia tidak ada mempunyai akhlak yang baik, Khadijah tolak orang baik ni. Maka tuan-tuan, ciri-ciri yang Khadijah nak tu ada dekat Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri tu. Ini detik bersejarah dia. Dan dia menceritakan godaan hatinya itu kepada teman karibnya, Nafisah binti Muniyah. Ni kawan karib Khadijah, Nafisah. Lepas tu ada anak kita ni pun nama Nafisah. Betul tak? Kan? Aziz pernah cerita ni tu tak? Kita jumpa dah nama ni. Nafisah ni kawan baik Khadijah. Dialah teman sembang, dialah teman kalau ada masalah apa, Nafisah ni lah dia tolong dengar. Dia tolong dengar masalah ni. Dan di antara apa yang dia nak, ialah dia nak bakal suami yang baik, yang bertanggungjawab, yang amanah. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Muhammad ni di antara insan yang masuk dalam ranking Khadijah. Masuk ranking Khadijah. Ya, Nafisah itu. Nafisah mula diminta Khadijah untuk menemui Nabi Muhammad untuk membuka jalan bagi usaha pernikahan mereka. Keinginan Khadijah rupanya disambut baik oleh Rasulullah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Siapa yang mula dulu? Khadijah mula dulu. Dia bukan Rasulullah mula dulu tuan-tuan. Kita tu pepatah Melayu kata pergi cari timba tu. Naknya tak ada masalah pun. Betul tak? Perempuan cari orang lelaki. Kalau kata dapat suami itu seorang suami lelaki yang bertanggungjawab, tak ada masalah pun. Cuma kita ni orang Melayu yang kadang-kadang asal segar sikit. Betul tak? Seolah macam menjagahi adat dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam sudut Islam pun, orang perempuan kalau tengok suami itu ada ciri-ciri yang baik dan sebagainya, tak ada masalah pun. Silakan kalau perempuan itu dia berkenan dan sebagainya. Dia bukan tak ada masalah. Khadijah hantar Nafisah. Ya, dan Nabi SAW terima baik tuan-tuan sekalian. Terima tak dekat banyak. Sebab Khadijah itu di antara perempuan yang berpengaruh.
Kita tengok pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini, ya, bagaimana ketika mana berlaku pertelingkahan yang tidak berkesudahan di bumi Arab, last kali maka kami terujuk kepada Khadijah. Tanya pendapat, tanya idea Khadijah, kita nak buat lagu mana ni? Maknanya apa tuan-tuan? Khadijah ni tuan-tuan ada kedudukan khas, dipandang tinggi di kalangan masyarakat Arab, ya, dipandang tinggi. Tuan-tuan muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, maknanya keturunan Khadijah pun keturunan yang baik, ya. Maka Rasulullah terima terus. Baginda segera menyampaikan hasil itu kepada bapa-bapa saudara baginda. Lalu mereka pun pergi menemui bapa saudara Khadijah. Mereka meminangkan Khadijah untuk Rasulullah. Setelah semua persiapan telah siap, pernikahan pun dilaksanakan. Nabi bercerita ni kepada bapa saudara. Antara bapa saudara Nabi itu antara Sayyidina Hamzah, antara ialah Abu Lahab. Ini pak saudara Nabi, ya, pak saudara Nabi SAW. Dan diringkaskan cerita, ya, pernikahan itu berlangsung setelah 2 bulan Nabi kembali dari Syam. Maknanya tuan-tuan cepat sungguh ni. Cepat sungguh, 2 bulan saja proses ketika mana Nabi sampai di Mekah. 2 bulan lepas itu langsung menikah. Maknanya cepat, tindakan cepat. 2 bulan menikah tu. Baginda memberi mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta muda. Ketika itu umur Khadijah telah mencapai 40 tahun. Itu dia tuan-tuan, 40 tahun. Rasulullah, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di sini, apa dia, dalam lingkungan 20-an saja. Beza tuan-tuan, 10 tahun ni beza dengan Khadijah. Namun begitu, dia adalah wanita yang paling terkenal dalam kaumnya, sama ada dari segi nasab, kekayaan maupun kecerdasan akal. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi. Selama Khadijah masih hidup, Nabi tidak pernah menikahi wanita lain. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam, Nabi tak pernah nikah lagi setelah mana sebelum Khadijah meninggal dunia. Kita sebab tu ada pembahasan di kalangan para ulama, ya. Golongan-golongan disebut sebagai golongan yang menolak hadis, tuan, khususnya mereka menolak Nabi SAW. Maka mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini adalah lisan yang walaupun dia digelar sebagai Rasul, tapi dia, ya, disebut sebagai nafsu yang tidak boleh dikawal, kawin, rawai dan sebagainya. Ini dia tidak memahami teks dan dia tidak memahami sejarah hadis. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, isteri-isteri Nabi SAW yang Nabi menikahi itu atas dasar untuk membantu isteri tersebut, membantu keluarganya. Kebanyakan itu kalau kita tengok bagaimana isteri yang Nabi menikahinya, antaranya ialah, ya, seorang isteri yang suaminya gugur syahid ketika mana suami tersebut berhijrah ke bumi Habsyah di bawah kerajaan Najasyi. Meninggal satu, tak ada isteri, tak ada suami yang membantu keluarga tersebut. Anak-anak pun ada lagi. Maka Nabi ambil tanggungjawab tersebut. Nabi ambil tanggungjawab. Bahkan sebagian mengatakan bahawa isteri Nabi yang Nabi kahwin sampai tuan berusia, tuan, melebihi usia Nabi SAW, tua, ya. Yang betul-betul muda tuan, hanyalah Aisyah saja. Ini disebut dalam sirah. Yang betul-betul hanyalah Aisyah saja. Itu memang muda semua lah. Itu memang muda semua. Baik. Kemudian tuan-tuan, semua anak Nabi berasal daripada Khadijah kecuali Ibrahim. Anak pertama Nabi daripada Khadijah adalah Qasim. Sebab itulah baginda dipanggil Abu Qasim, diikuti oleh Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah digelar sebutan At-Tayyib yang baik dan At-Tahir yang bersih. Dua anak lelaki baginda Qasim dan Abdullah meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Maknanya anak-anak Nabi ni tuan-tuan, semuanya melalui Siti Khadijah. Semua melalui Siti Khadijah. Tapi tuan-tuan, Allah bagi uji kat Nabi. Tuan-tuan, ujian dekat Rasulullah tuan-tuan banyak. Sebelum Nabi lahir ni Allah dah bagi ujian, ya, dengan kematian, kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Wafat umur 25 tahun ayah Nabi. Sebelum Nabi lahir lagi, ujian pertama, lahir ayah kata, ya. Kemudian meninggal juga Tok Wan, ibu Nabi SAW. Begitu juga anak-anak Nabi pun.
Anak sendiri tuan-tuan, bukan anak saudara. Anak sendiri. Kebanyakan mereka mati, wafat ketika mereka kecil lagi. Masya Allah. Sebab tu ini, kalau kita tengok, sebenarnya ini adalah Allah sedang memberi tarbiyah dan didikan pada diri Nabi. Ya, kesabaran atau benda yang besar ini, membawa risalah atau tauhid ini, benda Islam ni mesti kena ada sifat sabar. Ya, para doa, para pendakwah mesti kena ada sifat kesabaran dalam membawa dakwah ini. Bukan senang tuan. Ada orang ilmu tinggi tapi sifat sabar tidak ada. Bila sifat sabar tidak ada, hikmah dia akan hilang. Betul. Bila sabar tak ada, hikmah pasti akan hilang. Hikmah dalam menyampaikan dakwah, ya, hikmah dalam menyampaikan ilmu dan sebagainya, sifat tidak ada. Sebab tu di antara resepi ataupun satu adunan yang terbaik adalah sifat sabar yang Allah sedang mendidik dalam kehidupan Nabi. Muslimin mukminin yang dirahmati, kita akan tengok tuan-tuan tajuk-tajuk yang akan datang. Kalau kita tengok, Masya Allah, sabarnya Nabi dalam menghadapi dalam sebab itu walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surah Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh, makna dia sabar ni, dia sabar dalam ujian Allah bagi dekat dia, Allah akan bagi kepada dia rahmat dan kejayaan. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bagi dekat dia kejayaan dalam perjalanan dia. Sabar. Bukan senang tuan nak sabar. Ya, ia satu proses dan tarbiyah yang dalam kehidupannya. Baik. Kemudian, sementara anak perempuan baginda semuanya tetap hidup hingga datangnya Islam. Mereka semua masuk Islam dan turut berhijrah ke Madinah. Mereka semua meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah meninggal setelah 6 bulan kewafatan Nabi. Pada pertemuan akan datang kita akan tengok di antara nama-nama anak Nabi itu, di antara Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad itu di antara individu yang Nabi berikan keizinan untuk dia berhijrah daripada Makkah pergi ke Habsyah. Ketua bagi perempuan. Kalau ketua bagi lelaki, Sayyidina Utsman ibn Affan. Pergi Habsyah untuk selamatkan diri mereka daripada ancaman dan juga pembunuhan daripada musuh Islam yang berada di Makkah. Pergilah selamatkan dari apa? Selamatkan akidah apa? Hidup di bawah kerajaan Najran Najd di Habsyah. Ruqayyah terlibat sama. Ya, termasuklah Fatimah. Fatimah di antara anak Nabi yang Allah panjang umur. Panjang umur pun tuan sekalian sampai setelah 6 bulan kewafatan Nabi. Pun tak lama juga lah. Ya, anak-anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, 6 bulan lepas Nabi wafat, meninggal pula Siti Fatimah. Baik, kemudian pembinaan Kaabah dan penghakiman. Jadi malam ni kita nak tengok juga apa yang berlaku ketika mana setelah mana Nabi berkahwin. Ya, ini cerita ni tuan-tuan, ni semua sebelum Nabi menjadi Rasul. Ya, 40 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Ini di antara cerita-cerita yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Kita tengok peringatan yang pertama, sekitar tahun umur Nabi 35 tahun. Waktu ni umur Nabi baru 35. Ya, Nabi lahir, setelah Nabi lahir di dunia umur 35 tahun, orang Quraisy membongkar dan membangunkan semula, ya, Kaabah, kerana Kaabah ketika itu hanya berupa susunan batu-batu yang sedikit lebih tinggi daripada tubuh manusia. Maknanya tuan-tuan sekalian, yang kita tengok Kaabah lari tuan-tuan, sebenarnya bukan bentuk Kaabah pada maknanya ketinggian asalnya, bukannya ketinggian seumpama seperti yang dibina oleh Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya Kaabah tu rendah ya, macam standard tinggi sikit pada kita ya. Ya, cuma apabila ada pengupasuaian, ya, dari sini kita tengok lain macam itulah bentuknya. Tapi kalau pembinaan asalnya Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hanya pendek saja. Tingginya 9 hasta sejak dibangun kali pertama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu cerita dia. Ya, itu cerita dia. 9 hasta ya, tuan bilang tengoklah berapa tinggi dia. Tak tinggi macam Allah ni kita tengok dia tak apa. Ya.
Kaabah tidak beratap sehingga menyebabkan para pencuri sering memasukinya dengan memanjat, melompat dari atas untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Dulu tak ada bumbu, memang terbuka, ada orang curi dan sebagainya. Kita akan tengok nanti ada pula orang yang mencuri Hajarul Aswad. Sebagai riwayat mengatakan bahawa golongan-golongan Syiah ni tuan-tuan, mereka yang pergi balah pada Hajarul Aswad. Ada. Kita akan tengok nanti. Pertemuan akan datang kita akan jumpa tajuk tu, ya. Dan juga bangunan yang telah tua semakin rapuh dan dinding yang pecah-pecah. Ini zaman ratus tahun ni. Ratus tahun dah cerita dah. Ketika pada zaman Nabi Allah Ismail dan Nabi Ismail buat Kaabah tu. Lepas tu kan Kaabah tu kuih nak apa dia nak rapuh dan juga dinding dia mungkin pecah lah. Baik. 5 tahun sebelum Nabi diangkat dari Rasul dan Nabi, Makkah dilanda banjir besar yang luapan airnya sampai ke Kaabah, sehingga bila-bila masa saja Kaabah boleh roboh. Tuan-tuan, Kaabah dulu ni satu ketika dahulu pernah dilanda satu banjir yang besar, disebut sebagai banjir Arim. Ni Kaabah ya, tenggelam ni, ingat ni, sampai menyebabkan di tempat pindah Kaabah tu sampai tanah yang didirikan batu Kaabah itu sampai mendam. Kita boleh tengoklah rumah-rumah mendam. Kalau dia orang panggil apa, dia tak piling semua-semua, betul tak? Istilah apa? Kalau dia tak piling semua-semua tuan-tuan, tunggu usah ya. Lama-lama ada getak atau dia turun ke bawah tu kan. Sebab apa? Sebab tanah tu dia mendam, tanah mendam ya. Dia tak kejap di tanah besar, di tanah hari ini. Ya. Di Kaabah apabila berlaku banjir Arim, binaan Kaabah tu semakin turun ya. Bila semakin turun, bermaksud Kaabah tu dia nak runtuh, dia nak roboh. Ini sejarah ni tuan-tuan, berlaku ketika mana umur Nabi 35 tahun. Cerita dia. Baik. Pada mulanya pemeliharaan Kaabah itu tidak terlaksana kerana kaum Quraisy lebih suka untuk membiarkan bangunan asal Kaabah seperti seadanya. Orang Mekah ni ada yang bersifat disebut sebagai konservatif. Kita tak biarlah lama-lama pun, sebab ini pembinaan asal, biarlah lama pun. Yang roboh sikit-sikit tu benda biasa lah. Kan? Ini zaman asal dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita biarlah tu satu repair lah, tu satu ucap lah. Kan? Ada yang berpendapat begitu. Dan ada juga mereka nak pulih kembali, nak bina balik Kaabah tu bagi jadi kukuh, bagi elok. Sebab kita nak guna lama ni. Yang ni asas. Dan kita tahu bahawa orang Mekah ni tuan-tuan, tak ada apa, tak ada tumbuhan apa pun sebelum ada Kaabah tu. Sebelum ada air Zam-Zam, tak ada apa Kaabah ni. Ya. Orang tak duduk macam tu. Dan kita tahu ketika mana Siti Hajar, Nabi Ismail dan Ibrahim, dengan keberkatan para Anbiya alaihissalam, Allah bagi air Zam-Zam. Ya, bila ada yang Zam-Zam, lama sedikit tu, lama kelamaan orang mula duduk waktu. Itu jadi ramai lagi. Ya, sehingga kan kabilah Jurhum generasi yang kelima daripada negara Yaman, dia pun hidup pindah rantah. Bila hidup pindah rantah, dia pun tengok, Mekah pergi baju ni, Mekah ada ayat, Mekah ada Kaabah, ada tumbuhan, ada kehidupan di situ. Maka mula mendiam di situ. Itu cerita ada. Sebab tu ramai sampai lagi. Semua bangsa ada di Mekah. Betul tak? Wadah kuliah apa, semua ada di Mekah ya? Bermula daripada keberkatan Nabi Ismail dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian hingga akhirnya diputuskan juga untuk memperbaiki Kaabah. Lah kali berbincang, kalau kita biar juga Kaabah ni, kan, generasi keturunan kita lepas ni roboh pada Kaabah kita ni, kan? Jadi bermula daripada kita hari ini, zaman kita, generasi kita kena bagi dan kita kena bina balik Kaabah. Itu cerita dia. Tetapi dengan kesepakatan bahawa mereka tidak akan memasukkan apa-apa ke dalamnya kecuali perkara yang baik saja. Maka hasil pelacuran, hasil riba serta barang rampasan tidak diterima sama sekali. Ya tuan-tuan, saya nak sebut bahawa orang Mekah ni, walaupun akidah mereka akidah yang fasik, yang akidah yang musyrik, yang sembah berhala, tetapi mereka tahu bahawa Kaabah itu tempat suci. Mereka tahu Kaabah itu tempat suci, tempat tumbuhan ibadat di situ.
Ya, tetapi disebabkan mereka musyrik, mereka menyembah keturunan-keturunan mereka, karena mereka beranggapan bahawa benda itu betul. Ya, mereka beranggapan bahawa benda itu betul, tapi itu salah. Ya, kerana jauh menyimpang daripada ajaran yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah mana Fatih itu, lepas itu tuan-tuan, mai kita ada cerita dah sebelum ni, Amru bin Luhai itu dia ambil ketui berhala daripada bumi Syam, dia letak depan Kaabah. Mula daripada situlah sedikit demi sedikit orang sembah berhala. Dan dia adik pada rasa bahawa takkanlah salah pun, nenek moyang kami, ayah kami duk sembah Fatih, tahu dah berhala ni, tiba-tiba kita kata salah. Itu mula daripada situ. Tuan-tuan sekalian, ya, syaratnya apa? Pelacuran kami tak mau terima. Ya, duit curi kami tak mau terima. Duit yang baik-baik yang kami nak terima ke apa? Itu dia tuan-tuan. Begitu juga kalau kita tengok dalam konteks kita pada hari ini, ya, perbahasan tentang boleh rujuk dalam fatwa-fatwa seperti fatwa Al-Kuwaitiyah. Begitu juga dalam fatwa Al-Mu'asarah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallah, tentang apabila hasil-hasil haram, ya, duit riba, duit curi, duit tipu, duit orang dan sebagainya, dia bagi kat imam, ni duit ni tolong buat masjid kan. Dalam fiqh menyebut bahawa la yajuzu syar'an, tak boleh. Ya, duit tu boleh terima, tapi buat untuk pembaikan masyarakat tak apa. Nak buat jabatan bagi orang jalan tak apa. Nak buat nak repair jalan bagi semua pakat jalan tak apa. Kalau nak bina tempat ibadat, kata ulama, kerana tempat itu adalah tempat yang mulia, dibina min asas min dibina dengan asas takwa. Tak boleh. Sebab ulama tak boleh. Duit riba apa tak boleh. Buat jabatan tak apa, repair bangunan apa nak. Ini tak apa. Kalau nak buat masjid, tempat ibadat, tak boleh. Tak boleh terima duit tu. Itu dia tuan-tuan. Jadi suara sepakat dalam fiqh. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ya, dia buat syarat macam tu. Ya, dia buat syarat. Namun begitu, mereka masih juga takut untuk merobohkannya. Mereka takut, tuan-tuan. Kita ingat tak cerita pada pertemuan riwayat Ibnu Ishaq? Ya, bahkan disebut dalam Zadul Ma'ad oleh Imam Ibn Qayyim tentang sebelum kalah Nabi pun, ya, satu cerita besar yang disebut sebagai tentera Abraha Sabah itu. Ya, satu kumpulan gajah yang main daripada negara Yaman, ya, untuk nak serang Kaabah, ya, turun tentera Allah yang bernama Ababil itu mengkucak-kacirkan dan juga memusnahkan tentera Abraha As-Sabah itu. Ya, sebab apa? Tujuan mereka untuk apa? Bila mereka dengar cerita lama, kita ni supaya jauh nak untuk apa ni? Sebab nostalgia lama tu ada. Sejarah lama takut Allah turun pula bala kat kita. Tapi niat mereka baik. Kerana niat mereka tu bila untuk bina kembali Kaabah, untuk bina dan juga pemulihan Kaabah. Yang Abraham Sabah tu tujuannya untuk meruntuh Kaabah sungguh-sungguh. Ini dua objektif dan dua matlamat yang berbeza. Kemudian tuan-tuan, Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi, ini nama ni penting ni. Ya, siapa dia ni tuan-tuan? Nama dia ialah ayah kepada Khalid ibn Al-Walid. Ini semua keturunan panglima ni. Semua orang paling ni. Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ni tuan-tuan, dia ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Dia ni tuan-tuan, apa peranannya? Mula bercadang melakukan demikian, saya berkata, wallahi demi Allah, kami tidak akan menginginkan selain hanya kebaikan saja. Khalid pakai takut nak untuk dia nak bina balik ni. Walid bin Al-Mughirah tuan-tuan, dia habaq dekat kawan-kawan dia, kita bukan buat salah pun. Kita nak untuk Kaabah ni untuk bina balik, ya, untuk pembaikan balik, untuk pemulihan kembali Kaabah. Bukan kita nak buat benda jahat. Sebab tu kita kata istilah kulul haq walau kana murrah. Betul tak? Bercakap benar walaupun benda tu pahit, walaupun benda tu berat, tapi benda tu betul, kita kena cakap. Itu dah kata. Ni ada dekat Walid bin Al-Mughirah. Tokoh-tokoh yang hebat, ya. Pemimpin yang hebat di kalangan orang Arab Musyrik Mekah, ya. Dia cakap begitu. Setelah itu dia menghancurkan dinding Kaabah. Maknanya apa tuan-tuan? Siapa yang buat dulu? Walid bin Al-Mughirah. Dia berani, dia buat dulu. Lepas tu kena ada orang berani di antara kita, ya, untuk memperjuangkan hak kebenaran, ya, untuk memperjuangkan hak kebenaran.
Tuan sekilas, ya. Walid bin Al-Mughirah dia buat dulu. Bila dia mula saja buat, orang pakat tengok dia, melihat Walid tidak mengalami apa-apa, mereka semua mengikutinya. Dia pada tunggu ya. Tengok-tengok Walid, dia runtuh tak apa pun. Api pun tak turun batu pun. Ya. Hujan benda mudarat pun tak turun pun. Bila tengok selamat, maka pun turut serta membantu Al-Walid bin Al-Mughirah. Pakat tolong dia. Mereka terus merobohkan Kaabah hingga tiba bahagian dasar yang dulu dipasang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tuan-tuan tu ingat cerita Nabi Ibrahim itu kan 2-3 kali ulang balik daripada Harran pergi ke Mekah, ulang pergi patah balik. Tengok Nabi Ismail lagu mana kehidupan kan. Kali pertama, pergi kali pertama tu, ya, jumpa Nabi, tak jumpa Nabi Ibrahim, jumpa isteri yang pertama. Ya, jumpa isteri yang pertama, isteri Nabi Ismail. Isteri Nabi Ismail duduk cerita keburukan, kelemahan suami dia. Kita ingat tak cerita sebelum ini? Tak jumpa Nabi Ismail duduk nikah waktu tu. Jumpa isteri dia, dia duduk cerita kelemahan Ismail ni, aku hidup susah lah dengan Ismail. Oh, dia duduk cerita, dia duduk mengadu. Aku hidup susah lah dengan Ismail ni, wahai Ibrahim. Dia bukan ni apa semua dia ni. Dia duduk cerita keburukan suami. Itu akhlak tak betul. Ya, bila Nabi Ibrahim dengar macam tu, Nabi Ibrahim pesan dekat isteri yang pertama tu, pesan kalau Ismail balik, pesan kat dia tukar pintu baru. Tukar pintu baru. Isteri dia pun pesan bila Nabi Ismail balik, tadi ayah main daripada haram, ya. Dia kata tukar pintu. Maksudnya buka pintu rumah, tukar isteri saksi baru. Itu maksudnya dia menceraikan isteri yang pertama. Itu cerita ada. Bukan bermaksud perceraian itu tidak baik. Ada kadang-kadang itu baik. Ya, bukan bermaksud. Kadang-kadang ia baik untuk akhlak, dia baik untuk urusan akhirat dan sebagainya. Ya, bukan semua itu tidak baik. Kadang-kadang kita ni terlalu susun dengan apa ini. Oh, cerai dia ni tak baik rasa. Kadang-kadang itu yang terbaik untuk kehidupannya. Ya, terbaik untuk akhlaknya. Nabi Ismail alaihissalam terima pendapat Nabi Ibrahim. Kali yang kedua, Nabi Ibrahim pipi juga tak jumpa juga Nabi Ismail keluar pergi meninggal cari nafkah. Jumpa kali kedua isteri yang baru tu, macam mana kehidupan apa? Mana jumpa kali pun. Jadi kena macam itu ya, tuan-tuan. Dia kena macam itu ya. Pak mentua dan sebagainya. Jangan kita ni orang panggil apa? Tak apa? Sampai cadar sampai apa? Semua kita nak teguk pun masalah juga. Kan? Semua kita nak teguk anak kita tu salah juga. Kena tengok juga. Kena tengok keadaan juga, ya. Ni semua dia nak kawal tak boleh. Semua nak buat keputusan. Biarlah dia buat keputusan. Jadi anak kita tu dah ada keluarga, dia dah anak, dia dah isteri. Biar dia buat keputusan lah. Dia pun ada pasangan matang dan sebagainya. Nabi Ibrahim tanya, macam mana kehidupan apa macam mana? Isteri yang hak baru itu sekalian, dia puji suaminya, ya. Dia kata tak apa, walaupun kami hidup dalam sederhana, kami sabar, kami terima apa yang sebagainya. Maknanya apa? Dia sabar di atas kesusahan dalam keluarga. Dia tak menjatuhkan dan memburukkan suaminya. Nabi Ibrahim kata apa? Bila Ismail balik, bila Ismail balik, apa pesan kat Ismail? Apa kata kekalkan pintu rumah. Dia faham itu juga. Tadi pun pesan maknanya Nabi Ismail dia tahu bahawa ayahnya meredai, ya, keluarga. Ini dah tadi cerita sedikit. Kita rakit mana ini sejarah. Pada pertemuan yang lepas kita tengok, ya. Subhanallah, kita tengok bagaimana kita berlaku dan pada pertemuan dan seterusnya. Bila sampai Nabi Ibrahim di Mekah, Nabi Ibrahim buat Kaabah. Kita dah sampai di Kaabah, kita sampai di sini ni, maka jom kita buat masjid. Sebab itu ada pembahasan di kalangan para ulama tuan sekalian. Ya, keluarga yang baik, keluarga yang mawaddah warahmah ni tuan-tuan, keluarga yang terikat dengan masjid. Ada para ulama bahas begitu. Ya, kalau kita nak didik, nak menjadikan keluarga itu keluarga yang dirahmati, mawaddah, ketenangan, rahmat, pastikan ahli keluarga itu terikat dengan masjid. Ya, terikat dengan rumah Allah, terikat dengan majlis ilmu. Itu penting.
Al-qalbu yata'allaq bil masajid. Ini riwayat daripada Al-Bukhari. Bagaimana seorang syabab, pemuda yang hati yang terikat dengan masjid itu di antara kelompok yang mendapat yadhillullahu fi dhillihim la dhilla illa dhilluh, mendapat payungan di antara payungan Allah di hari masyarakat esok, yaitu pemuda masyarakat yang hati yang terikat dengan masjid. Ini penting. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat Quran yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya jangan niat kita seorang yang jadi baik, kita juga kena tarik anak-anak kita, isteri kita, keturunan suria kita ni jadi baik macam kita juga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita faham ayat ni saja tuan-tuan, orang Islam akan jadi baik. Keluarga Islam akan mawaddah, sakinah, rahmat dan sebagainya. Kerana dia jaga keluarga. Ya, sebab itu gerakan-gerakan Islam, ya, NGO Islam, apabila mereka nak bincang soal daulah Islamiyah, bincang soal membentuk khilaf, mengembalikan khilafah Islamiyah, sebelum kita nak bincang benda besar, didik diri dulu jadi baik. Sebelum nak bincang soal daulah politik Islam, didik diri jadi baik dan juga mendidik tarbiyah ahli keluarga kita, masyarakat keluarga kita itu menjadi baik. Itu dulu. Ini keluarga pemerintah bukan, ya, bincang soal negara. Keluarga kita bukan, bincang soal politik besar dan sebagainya. Kita kata tak salah, tapi Allah sebut Al-Quran, inilah metodnya, inilah ideal yang Allah sedang berikan. Ku anfusakum ahlikum nar. Jaga diri, jaga ahli keluarga daripada dekati api neraka. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan ini juga pesanan Asy-Syahid Hasan Imam Al-Banna. Ya. Itu tu sebenarnya saya kalau orang menulis satu buku, ya, bagaimana kehidupan Al-Banna dalam keluarganya. Orang tulis itu buku, saya ada buku dia. Al-Banna hebat tuan-tuan, menggerakkan masyarakat. Tuan-tuan sekalian di Mesir, bahkan menggerunkan musuh-musuh Islam di Israel, Zionis dan sebagainya. Orang nak tengok dia dan keluarga lagu mana, dia dan anak-anak lagu mana. Keluar hebat, tapi melah rumah tuan-tuan, singa nak pergi dan sebagainya. Bila orang tengok, tanya anak dia, Saiful Islam, anak dia Saiful Islam, tanya anak dia dan sebagainya. Rupanya tuan-tuan sekalian, tanggungjawabnya seorang pemimpin gerakan Islam, Syahid Hasan Imam Al-Banna, tanggungjawab. Sehingga kata sarapan dia Hasan Banna terus sediakan sarapan ni. Kita tuan-tuan baru balik masjid, balik rumah, di mana mak hang ni tak buat yang kopi ni, dia marah dah mawai, marah dah mawai. Tuan sekalian, muslimin mukminin yang dirahmati Allah, ini perkara-perkara yang perlu untuk kita lihat. Pembinaan yang besar ini, ia bermula daripada kecil, mula daripada diri kita sendiri. Tuan-tuan sekalian, ini dibahaskan dalam bagaimana kita sebut bahawa, ya, suasana yang berlaku ketika mana orang Arab Musyrik Makkah itu membina kembali Kaabah. Ya, bermula daripada Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia yang mula dulu, dia yang start membina. Bila dia mula, maka semua pekat Bani Bakr. Itu cerita dia tuan-tuan. Ini tak habis lagi cerita ni, dah masuk lagi insya-Allah tuan-tuan kan. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang, ya, kita akan meneruskan pembacaan sirah kita. Kita mandi dekat tu dulu. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana tuan-tuan sekalian, ya, orang panggil apa, karisma kepimpinan Nabi. Ya, Nabi nak, Allah SWT ini perancangan Allah. Allah nak bagi satu tanggungjawab yang besar kepada Nabi. Allah bina dulu karisma Rasulullah. Allah bina dulu, ya, kepimpinan dan juga kepercayaan kepada orang Arab. Tuan-tuan, ini penting. Sebab itu pemimpin itu sekalian, dia bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Dia bukan semua orang boleh jadi ketua. Bukan semua. Ya, dia ada orang yang ada kemahiran, yang ada karisma, integriti. Orang percaya kepada dia, dia cakap tuan-tuan sekalian, orang dengar apa dia cakap. Ini bukan semua ada tuan-tuan. Tidak. Bukan semua orang ada. Ini tuan-tuan, Nabi SAW dalam isu tahkim, insya-Allah tak habis tuan-tuan ni. Dia baru sekat, insya-Allah pertemuan akan datang, kita akan tengok bagaimana perancangan Allah untuk mengangkat martabat Nabi. Yang akan datang, Nabi akan menerima satu risalah yang besar,
untuk Nabi menyelamatkan umat satu ketika nanti. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, saya dekat dulu perkongsian sirah kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.